Hai, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali masih lagi dalam bab yang ke-9 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, untuk minggu ini kita akan masuk kepada bab yang ketiga iaitu tajuk 9.3, muka surat dan buku teks awak 222 yang bertajuk Langkah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Okey, dalam tajuk bab yang ke-9 ini ada 4 topik yang utama. Jadi hari ini kita akan sentuh topik 9.3. Kita lihat ada 7 langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Ada 7. Yang pertama, boleh tengok langkah yang pertama iaitu menerima 131 memorandum bertulis daripada Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan. Okey. Langkah yang kedua, mengeluarkan. Okey, sebelum kita masuk pada langkah yang kedua, kita tengok nota untuk langkah satu iaitu menerima 131 memorandum bertulis daripada Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan. Okey, sama sahaja yang tadi Okey, seterusnya langkah yang kedua ialah mengeluarkan draft perlembagaan. Kita tengok catatan kat sini. Okey. Okey, langkah yang ketiga pula adalah menerima reaksi dari pelbagai pihak terhadap draft perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Langkah yang keempat pula, pada 9 Mei 1957, Tengku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak, Ong Yok Lin, BT Sambatan pergi ke London. Langkah yang kelima, hasil pindaan draft perlembagaan diberikan kepada Majlis Raja-Raja. Langkah keenam, hasil pindaan draft perlembagaan dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahas pada 10 dan 11 Julai tahun 1957. Dan langkah yang terakhir adalah draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu diluluskan. Okey, seterusnya kita lihat slide yang keempat pula. Okey, ini nota tadi Okey, masih lagi dalam nota yang pertama iaitu langkah-langkah yang pertama tadi Okey, ini dia punya penjelasan yang lebih panjang. Untuk Raja-Raja Melayu, dalam langkah yang pertama, ada pelantikan Yang di-Pertuan Agong, kemudian tempoh jawatan Yang di-Pertuan Agong dan juga hak istimewa orang Melayu. Seterusnya, untuk parti politik dan juga pihak awam, ada perkara yang mengenai soal kewarganegaraan. Yang kedua, bahasa. Dan yang ketiga, mengenai pendidikan. Itu adalah memorandum yang terdapat dalam langkah yang pertama tadi. Okey, kita lihat memorandum dari Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu mencadangkan supaya Persekutuan yang Merdeka mempunyai seorang ketua negara, yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Ketua negara kita adalah Yang di-Pertuan Agong. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong. Terlihat tempoh jawatan yang dicadangkan untuk Yang di-Pertuan Agong dan juga hak istimewa orang Melayu. Pelantikannya adalah berdasarkan dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Yang kedua, tempoh perkhidmatan mereka adalah 5 tahun. Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, untuk hak istimewa orang Melayu, Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu. Raja-Raja Melayu melindungi kepentingan sah kaum yang lain juga. Seterusnya, memorandum daripada parti politik dan pihak awam iaitu berkenaan dengan soal kewarganegaraan. Parti Perikatan telah menyuarakan cadangan melalui memorandum yang dinamakan Testament Amanah Politik Perikatan. Semasa menyediakan memorandum ini, terdapat perbezaan pandangan tentang isu jus soli dalam parti perikatan.
Kemudian, berkenaan dengan jus soli tadi, terdapat beberapa pihak dalam UMNO yang menolak pemberian kewarganegaraan jus soli ini. Yang kedua berkenaan dengan Dewan Perniagaan Melayu, iaitu memohon supaya mengetatkan soal kewarganegaraan. Yang ketiga berkenaan dengan Dewan Perniagaan Cina Semelaya dengan menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Seterusnya masyarakat India, mereka telah menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti, supaya diteliti ya. Dan terakhir, masyarakat Serani juga mahu hak mereka dipertahankan. Inilah yang terdapat dalam memorandum berkenaan dengan kewarganegaraan. Seterusnya memorandum daripada parti politik dan pihak awam berkenaan dengan soal bahasa dan pendidikan. Ada beberapa cadangan. Yang pertama, semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris atau vernacular perlu diteruskan. Ini daripada memorandum daripada MCA ya. Kemudian, semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Kita lihat langkah yang kedua, nota yang kedua tadi ya, langkah yang kedua, mengeluarkan draft perlembagaan. Tanah Melayu, iaitu mereka mengeluarkan draft perlembagaan yang mengandungi perkara-perkara berikut. Yang pertama, meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan memberi kuasa tertentu, dengan mempunyai kuasa tertentu. Yang kedua, sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di tanah Melayu. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Yang keempat, raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan, iaitu dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Yang terakhir adalah sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat, iaitu Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat dibentuk. Seterusnya. Langkah yang ketiga tadi reaksi terhadap draft perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ada 4 reaksi Parti Negara yang terdiri daripada Dato' Onn Jaafar telah menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. UMNO pula tidak setuju dengan konsep jus soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Kemudian yang kedua, agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi dan juga bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Parti PAS pula mengkritik kewarganegaraan kerana tidak menjaga kepentingan orang Melayu. Yang kedua, mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Yang ketiga, menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Seterusnya, pertubuhan masyarakat Cina juga mendapat reaksi daripada mereka, iaitu menginginkan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Manakala MIC pula mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Dalam langkah yang keempat tadi, pada 9 Mei tahun 1957, Tengku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak, Ong Yok Lin dan juga VT sambatan ke London. Apa yang berlaku? Pada 9 Mei 1957, 4 orang tokoh yang cikgu sebutkan tadi, iaitu Tengku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Hussein, Ong Yok Lin dan VT sambatan, mereka telah pergi ke London. Ini adalah bendera London. Apakah tujuan mereka? Untuk membincangkan tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad. Jadi berlaku beberapa pindaan dan perubahan telah dibuat pada draft perlembagaan. Seterusnya langkah yang kelima tadi, hasil pindaan draft perlembagaan diberikan kepada Raja-Raja Melayu. Parlimen British di London telah meluluskan
draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 27 Ogos 1957. Okey, dengan lulusnya rang undang-undang ini, maka Perlembagaan Persekutuan tahun 1957 telah berkuat kuasa secara rasminya pada 31 Ogos 1957. Okey. Kita lihat rumusan daripada tajuk 93 ini. Okey, sebanyak 131 memorandum diterima. Okey, kemudian draft perlembagaan dibuat oleh Suruhanjaya Red. Pelbagai reaksi diterima berkenaan dengan draft perlembagaan. Rombongan ke London membincangkan isu. Draft perlembagaan telah dipinda. Draft perlembagaan yang dipinda diberikan kepada Majlis Raja-Raja. Draft perlembagaan yang dipinda tadi dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan. Dan juga draft perlembagaan yang dipinda diluluskan oleh Parlimen British dan Majlis Perundangan Persekutuan. Akhirnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasmi pada 31 Ogos 1957. Secara kesimpulannya, kejayaan penggubalan perlembagaan ini, perlembagaan tu awak tahu kan, adalah undang-undang. Bukannya mudah untuk kita menggubal undang-undang. Ada banyak perkara-perkara dan juga kepentingan-kepentingan di dalam negara yang perlu diambil perhatian. Okey, kejayaan ini membuktikan bahawa pemuafakatan mampu membawa kestabilan negara. Apa maksud muafakat? Iaitu kerjasama antara pemimpin pelbagai kaum tadi. Sifat keterbukaan dengan menerima pandangan daripada pelbagai pihak perlu dipertahankan agar negara kita kekal maju dan harmoni. Maksud dekat sini, kita perlu bersikap terbuka. Contoh, orang bagi pandangan kan, bagi pendapat. Kita kena menerima pandangan orang jika ia bersesuaian dengan negara kita. Kita tidak boleh berperasaan bahawa pandangan kita sahaja yang bagus. Kita tak boleh. Kita kena bersikap terbuka. Toleransi antar kaum membolehkan negara kita mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Okay, kalau awak tengok negara-negara kita, negara-negara lain, apabila berlaku perkara-perkara begini memang akan berlaku pertumpahan darah. Walau bagaimanapun kita sangat beruntung di Malaysia, toleransi antar kaum dalam negara kita sangatlah utuh. Sebab itu kita tak tengok pun ada pertumpahan darah yang berlaku. Tahu pertumpahan darah? Berlaku angkat senjata, berperang, berbunuh. Jarang Tak ada berlaku hingga kali ini. Sekian, terima kasih.